Hai Cikgu Safri. Ha. Cikgu Safri pernah pakai ni ya? Kita pernah pakai kan, tapi macam budak-budak ni kan lucu sikit kan. Semua nak pakai, tapi sekarang dah slow sikit lah. Dah tak dengar bising-bising, dia orang dah offkan mikrofon. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, pagi ni kita akan buat bahagian C. So sekarang kalau tengok dalam grup ni ada 14 orang. Okay, ada 14 orang. Krisha, Florence, Ayati, Azawani, yang saya nampak lah kat sini. Elin, si Cowboy ni siapa lah? Tak tahu lah. Tadi tanya, cikgu tanya. Oh, Brandon. Okay, Nama glamour account sangat tu. nama. Nama account tu. Okay. Okay. So, kita tengok bahagian C, essay. Bahagian C ni, Azawani dapat 14 daripada 20 markah. Rasanya Azawani kot yang paling tinggi. Ada tak yang lagi tinggi dalam kelas 5B? Ashikin dapat berapa? Ashikin. Dengar tak? Dah tak boleh nak cakap mikrofon. On dulu mic kalau cikgu tanya. Boleh. Saya tak ada kertas soalan je ke? Mana kertas soalannya? Bila dah ambil ke? Kertas soalan kan cikgu dah edarkan hari tu? Mungkin dia balik awal. Awak ada tanya masa cikgu bagikan kertas tu? Tak ada? Tak ada. Tak ada terima. Ayo. Macam mana nak belajar tak ada kertas ni kan cikgu dah cakap. Okey, bahagian C 20 markah. Cikgu menanda hari tu kelas 5C ramai 5B ramai cuba jawab dalam bentuk perenggan iaitu menggunakan esei, betul kan? Tapi apabila tulis dalam bentuk perenggan, dalam bentuk esei, kebanyakannya tak menjawab soalan tapi salin balik soalan. Macam mana perenggan tu ditulis macam tu lah, ramai salin balik. Mungkin tu jalan selamat lah sebab awak dah tak tahu nak jawab kan. Okay, so hari ni kita akan tengok kertas soalan ni balik. Okay, mungkin ramai dah lupa teknik menjawab. Bahagian C, soalan yang wajib dijawab, tak boleh skip. Okay, macam mana pun awak jawab. Jalan terakhir yang cikgu cakap tadi tu lah, salin balik. Mana tahu ada contoh-contoh dalam soalan tu yang awak salin balik tu dapatlah 1 markah. Tapi cikgu tak galakkan macam tu lah sebab awak kelas 5B kan cikgu dah ajar macam mana teknik menjawab. Okay, so kita tengok soalan tu. Ini adalah berkaitan dengan tingkatan 5 bab 2 iaitu apa? Bab 2 tentang sumber fizikal. Masing-masing boleh buka buku teks, buka bab 2. Rujuk bab 2, muka surat 43. Buka buku teks muka surat 43, buku teks tingkatan 5. Okay. So, Puan Riana merupakan pemilik stesen minyak yang bertempat di Segamat, Johor. Puan Riana memulakan perniagaan dengan mendapatkan modal daripada suami melalui simpanan dan memohon pinjaman daripada PUNB. Okey, jadi cikgu nak awak gariskan perkataan modal daripada suami melalui simpanan. Awak gariskan modal daripada suami melalui simpanan dan lagi satu awak gariskan pinjaman daripada PUNB. Okey, kalau dengar saja tentang pinjaman, maka pinjaman ini tadi ianya merujuk kepada sumber pembiayaan. Jadi sumber pembiayaan ialah bab ketiga. Bab 3 dalam tingkatan 5.
sumber pembiayaan. Tapi soalan nanti dia ada gabungkanlah bab 2 dengan bab 3 soalan ni. Ini soalan yang sangat senang. Cikgu berharap pelajar cikgu dapat markah yang tinggi-tinggi lah. Tapi ada juga yang dapat 2, dapat kosong pun ramai. Jadi sangat menghampakan lah dah nak exam. Masih belum dapat lagi menguasai teknik menjawab. Okey, adakah pendapat awak soalan ni sangat susah? Boleh on mikrofon. Komen dulu soalan ni. Susah ke senang bahagian C? Boleh on mikrofon. Azwani macam mana? Carlos? Roberto Carlos? Farhan? Soalan susah ke senang? Cuba respon. Soalan bahagian C ni. Tak dengar pun cikgu. On dulu mikrofon. Kalau nak bercakap. Senang. Senang. Okey. Lim ada Lim. Macam mana Lim? Ada. Senang susah. Awak dapat berapa markah? 7. 7. Okey, 7. 7 tu sikit sangat lah. Tak sampai separuh. Okey. Asyiki tak ada ketah. Krisha dapat berapa? 8. 8. Lagi siapa lagi? Brandon? Ada kertas cikgu. Mana kertas awak? Roberto. Pada Roberto. Betul, Roberto mana ni Roberto? Aduh, susahnya nak belajar tak ada kertas ni. Itulah cikgu. Cikgu cuba masukkan balik dekat sini kalau awak boleh nampak Okey. Sekejap. Boleh tak? Nampak? Boleh nampak tak? Tak cikgu. Tak nampak gambar? Tak cikgu. Nampak tak? Tak juga? Tak. Ada ni, cikgu masukkan gambar, tak nampak? Tak boleh nampak kertas soalan ni? Tak. Ayo, cikgu dah cuba dah ni. Paparkan. Tak boleh masuk? Tak. Sharing a window. Cikgu dah sharingkan. Tak boleh Tak nampak? cikgu. Habis awak Ya. nampak apa? Nampak muka cikgu je sekarang? Ya. Nampak muka? Yes. Ayo, macam mana? Ya cikgu. Kejap. Guna Zoom cikgu. Lagi. Stop sharing dulu. Cikgu stop dulu sharing. Guna Zoom. Okay. Sekejap Tunggu sekejap. Okay, sambil-sambil tu awak baca dulu. Cikgu cuba masukkan. Okey, tadi dah gariskan daripada suami dengan pinjaman daripada PUNB. Okey, kemudian dia ada nyatakan sebab kenapa dia tak nak dapatkan pinjaman daripada bank kerana dia tak nak terikat dengan perjanjian bank. Lagipun pinjaman menerusi bank memerlukan pembayaran faedah yang tinggi dan sebagainya. Okey, kemudian perenggan yang kedua, dia bagi tahu stesen minyak Puan Riana tadi telah beroperasi tahun ke-7 dan beliau telah
menjalankan perniagaan stesen minyak beroperasi 24 jam. Dan kalau awak nak tahu stesen minyak ni, okey, dinyatakan dalam ni ada risiko lah, pelbagai risiko seperti kecurian dan rompakan kerana merupakan tempat yang tiap-tiap hari menerima duit tunai yang banyak. Jadi Puan Riana telah meletakkan CCTV dan CCTV tadi disambungkan ke telefon bimbit supaya beliau dapat memantau keadaan walau di mana-mana dan pada bila-bila masa. Beliau juga telah membeli insurans. Okey, jadi cikgu nak awak gariskan kamera litar tertutup CCTV, awak gariskan. Kemudian insurans kebakaran pun awak gariskan. Bulatkan pun boleh. Okey, dan perenggan yang terakhir, dia kata beliau sangat menitik beratkan keselamatan. Jadi beliau telah memantau jadual penyelenggan. Okey, jadi gariskan perkataan ataupun bulatkan penyelenggaraan. Sekiranya berlaku sebarang masalah, tindakan akan diambil dengan segera. Okey. Dekat skrin sekarang nampak apa? Boleh respon? Nampak muka Nampak cikgu. apa kat skrin? Tak ada nampak apa-apa? Cikgu je. Cikgu tengah buka file ni tak nampak apa-apa. Kosong. Nampak muka cikgu. Aduh, muka cikgu je. Siapa yang ada tak siapa yang record kelas ni? Merekodkan kelas ni ada? Kejap Clear. Okey. Nanti lambat. Okey. Kita tengok soalan A. Terangkan sumber fizikal. Okey, sumber fizikal. Kelas 5B cikgu tanda ramai yang salah sebab mereka apa? Letak sumber teknologi. Awak keliru. Iaitu awak keliru. Awak meletakkan sumber teknologi kebanyakan jawapan. Betul tak? Awak letak sumber teknologi. Kenapa awak boleh keliru sumber fizikal dengan teknologi? Sumber fizikal ada 6. Okey, jadi cara nak jawab, macam mana cara nak jawab? Kalau jawab dalam bentuk esei, awak kena buat ayat lah. Perenggan pertama awak tuliskan A kat tepi supaya cikgu tahu itu merujuk kepada soalan A. Ada juga pelajar dia jawab dalam bentuk esei, dia jawab dalam bentuk-bentuk perenggan tapi dia tak tuliskan A, B, C. Jadi kalau pemeriksa tu tak nak tanda pun awak jangan salahkan pemeriksa. Jadi kena letakkan A. Tapi hari ni kita cuba jawab semua dalam bentuk point. Kita belajar yang basic dahulu dalam bentuk point. Lagi senang dalam bentuk point, awak boleh nampak apa yang awak dah tulis. Awak buat dalam bentuk karangan, awak buat dalam bentuk esei, awak tulis-tulis tapi semuanya tak ada fakta dan huraian. Sia-sia awak tulis tak dapat markah. Okey, jadi soalan dia senang. Terangkan sumber fizikal. Jadi bulatkan terangkan. Terangkan itu ialah kata kunci. Kata kunci dia terangkan. Jadi kalau terangkan mesti ada fakta, mesti ada huraian. Okey? Dan dia nak sumber fizikal. Jadi semua rujuk buku teks muka surat 43. Jadi dekat dalam buku teks muka surat 43 tu sumber fizikal ada 6. Jadi awak tengok satu persatu manakah yang boleh dikaitkan dengan cerita ataupun dengan petikan bahagian C ini tentang stesen minyak. Jadi bangunan dan kemudahan. Nanti respon bila cikgu cakap ni, bangunan dan kemudahan boleh digunakan tak dengan petikan ini? Cuba respon seorang. Boleh digunakan? Boleh cikgu. Boleh kan? Boleh. Okey. Sebab apa boleh? Sebab apa boleh? Stesen minyak. Stesen minyak, cikgu.
Stesen minyak. Stesen minyak ke? Stesen minyak itu merupakan bangunan tempat Bangunan. beroperasi kan? Ya. Jadi kalau awak jawab, soalan ni kalau awak jawab bangunan dan kemudahan itu ialah fakta pertama. Okey? Fakta pertama awak tuliskan bangunan dan kemudahan dapat 1 markah. Okey, kemudian bawah tu awak tulislah. Okey? Huraian dia, stesen minyak yang dimiliki oleh Puan Riana merupakan bangunan tempat beroperasi ataupun merupakan sumber fizikal berbentuk bangunan. Stesen minyak yang dimiliki oleh Puan Riana merupakan sumber fizikal yang berbentuk bangunan. Jadi awak kaitkan fakta tadi dengan petikan dan awak buat huraian. Jadi kita tengok fakta dia bangunan dan kemudahan. Jadi awak tuliskan stesen minyak merupakan sumber fizikal berbentuk bangunan. Jadi bangunan dan kemudahan 1 markah, huraian dapat 1 markah. Jadi dah berapa markah? Dah 2 markah. Boleh tak setakat ni? Boleh. Buat catatan. Buat catatan. Cikgu dari tadi cuba nak masukkan, tapi kata soalan tu cikgu cuba nak masukkan. Cikgu dah attach tak boleh-boleh kan, tak keluar. Okey, seterusnya kita baru dapat 2 markah. Soalan berapa markah? 6. Okey, kita tengok kilang dan mesin. Dia ada kilang ke? Tak ada kan? Dia tak ada kilang. Okey, mesin ada tak digunakan? Walaupun tak diceritakan dalam petikan ini. Ada pelajar, cikgu baca, mereka tulis mesin wang kira, mesin tunai tu dekat kaunter, dengan ada juga pelajar yang dia terfikir, dia kata mesin itu ialah pam minyak. Pam minyak yang pelanggan gunakan. Jadi kalau sesiapa yang menjawab ada mesin, cikgu bagi 1 markah. Kemudian kalau dia huraikan mesin-mesin yang merupakan mesin-mesin yang terdapat dalam perniagaan Puan Riana seperti mesin wang tunai dan mesin pam minyak pun cikgu bagi 1 markah. Jadi dia dah dapat lagi 2 lah kalau ada. Kalau ada. Padahal benda itu tak disebut dalam petikan ini, tapi kita fikir dia secara logik, stesen minyak memang ada stesen minyak memang ada menggunakan mesin ni tadi untuk beroperasi. Jadi cikgu akan bagi. Okey, yang ketiga, peralatan TMK ataupun ICT, teknologi maklumat komunikasi. Okey, itu fakta yang ketiga, dapat lagi 1 markah. Okey, huraian dia apa dia? Iaitu CCTV, kamera litar tutup CCTV dan juga telefon bimbit. Okey, dapat lagi 1 markah. Jadi kalau awak ambil 3 fakta ni, bangunan, mesin, TMK, teknologi maklumat komunikasi bersama huraian iaitu contoh. Huraian dia tu awak mesti letakkan contoh, kaitkan dengan petikan ni tadi. Okey, yang itu dah dapat 6 markah. Okey, dah dapat 6 markah. Okey, bahan mentah. Ada bahan mentah? Tak ada sebab stesen minyak dia tak proses. Dia adalah produk siap. Produk siap dia ialah minyak. Ataupun ada pelajar tulis produk siapnya petroleum diesel. Cikgu bagi juga markah. Produk siap cikgu bagi 1 markah. Petrol atau diesel tu pun cikgu bagi 1 markah. Ada juga pelajar tulis stok. Dia tak tulis produk siap. Dia cuma tulis stok. Betul jugalah memang stesen minyak ada stok. Dia simpan dalam tangki kan. Okey, jadi pun cikgu terima stok pun dapat 1 markah. Stoknya ialah petroleum atau diesel pun dapat 1 markah. Jadi soalan 10A, soalan 10A 6 markah. Sangat senang. Okey, boleh pelajar cikgu respon. Bila cikgu dah buat penerangan ni boleh faham tak? Cuba respon. Boleh cikgu. Boleh. Ada tak awak bezakan jawapan yang cikgu bagi dengan cara awak menjawab? Tersasar jauh ke tidak? Susah jauh. Ada tak cikgu tulis dekat kertas awak tu tidak memahami kehendak soalan? Siapa yang cikgu tulis? Semua orang cikgu rasa dia tulis macam tu. Betul tak? Tidak memahami kehendak soalan cikgu kata.
Kemudian ada juga cikgu komen tak baca buku. Maksudnya dia cerita tentang apa-apa dekat jawapan tu. Banyak cikgu tulis jadi awak kena perbaikilah. Nak berjaya kena ingat pesan cikgu kan, cikgu dah ajar macam mana buat ulang kaji tu. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan B. Jelaskan prosedur, langkah-langkah lah ataupun apakah cara-cara mengurus sumber fizikal. Jadi awak gariskan, awak bulatkan jelaskan. Jelaskan bermaksud perlu ada yang pertama apa dia? Fakta, huraian, contoh pun boleh masuk sebab awak tengok markah dia 10. Jadi contoh boleh dimasukkan. Okey. Jelaskan tu awak bulatkan kata kunci dia dan apa yang dia nak. Prosedur mengurus sumber fizikal. Gariskan. Prosedur mengurus sumber fizikal. Itu yang dia nak. Okey. Jadi dia tanya sumber-sumber fizikal yang Puan Riana ada tadi seperti contohnya dia ada stesen minyak, dia ada mesin-mesin tadi, dia ada alatan TMK, dia ada produk siap, dia ada stok. Macam mana Puan Riana ni menguruskannya? Prosedurnya macam mana? Okey, cikgu bagi tahu senang saja kan, sumber fizikalnya ada 2 cara saja. 2 cara. Yang pertama iaitu kita ambil insurans. Yang kedua, kita buat penyelenggaraan. Jawapan ada di buku teks muka surat 46. Okey, boleh tengok buku teks muka surat 46. Okey. Jadi, cara nak jawab untuk dapatkan 10 markah, awak tulis, kalau awak tulis dalam bentuk poin, awak boleh tulislah poin yang pertama. Cara Puan Riana menguruskan ataupun cara Puan Riana prosedur Puan Riana menguruskan sumber fizikal. Okey, awak boleh ambil ayat itu ataupun cara Puan Riana mengurus sumber fizikal ialah, okey, letakkan fakta pertama dengan mengambil perlindungan insurans dan keselamatan. Di muka surat 46 tu dalam kotak oranye ada perlindungan insurans dan keselamatan. Itu fakta pertama. Dapat 1 markah. Awak tulis perlindungan insurans dan keselamatan. Kalau siapa tulis melindungi perniagaannya, Puan Riana telah melindungi perniagaannya dengan insurans. Okey, pun cikgu bagi 1 markah. Asalkan dia ada perkataan insurans. Dia punya kata kunci kat situ, cikgu akan bagi 1 markah. Ataupun dia terus je direct. Puan Riana telah mengambil insurans kebakaran, pun cikgu bagi 1 markah. Okey, tapi kalau kita nak dapatkan betul-betul untuk 10 markah, kita tulis step by step. Yang pertama, Puan Riana telah melindungi perniagaannya dengan insurans. Dapat 1 markah. Kata kuncinya melindungi dengan insurans, 1 markah. Okey. Kemudian huraikan insurans apa yang Puan Riana ambil tadi. Kalau dalam petikan ni tadi, Puan Riana telah mengambil insurans kebakaran. Jadi awak tulislah. Tadi fakta pertama, Puan Riana telah melindungi perniagaannya dengan mengambil insurans. Dapat 1 markah. Lepas tu awak tulis Puan Riana mengambil insurans kebakaran. Huraian yang pertama dah dapat 2 markah. Okey, lepas tu awak boleh salin saja dekat dalam buku teks muka surat 46, tapi awak ubah sikit ayat dia. Okey, kenapa dia mengambil insurans kebakaran? Untuk melindungi daripada apa? Perniagaannya melibatkan apa? Minyak kan? Minyak mudah terbakar. Jadi awak boleh huraikan. Insurans kebakaran diambil kerana perniagaan Puan Riana sangat berisiko untuk terbakar kerana ianya melibatkan urus niaga minyak. Jadi mudah, bahan mudah terbakar. Awak ceritakan. Insurans kebakaran diambil kerana perniagaan Puan Riana berisiko kerana ia melibatkan bahan mudah terbakar iaitu minyak. Jadi awak terangkan kan dah 3 dah. Okey. Lepas tu dia boleh ambil insurans apa lagi? Walaupun tak ada cerita dekat sini dia ambil insurans apa, awak boleh masukkan kerana dalam petikan tu dia kata ada
penerimaan wang tunai yang sangat banyak setiap hari. Jadi macam mana nak lindungkan duit yang kita terima setiap hari yang banyak tu? Awak boleh ambil insurans kecurian. Dalam buku teks muka surat 46 tu jadi dah 4. Puan Riana mengambil insurans kecurian. Dah 4. Okey? Huraikan insurans kecurian tu pula. Insurans kecurian diambil untuk melindungi wang tunai yang diambil, wang tunai yang diterima daripada pelanggan setiap hari. Okey? Kemudian boleh juga ambil yang terakhir iaitu Puan Riana mengambil insurans untuk risiko pelindungan wang penghantaran stok tertangguh ni tak ada dia tak ada hantar barang, dia tak ada pos-pos barang untuk keluar negara, tak ada. Awak boleh ambil, Puan Riana mengambil insurans untuk risiko pelindungan wang, lagi jaminan kesetiaan pekerja dan pelindungan liability awam. Yang stok tertangguh awak tak payah masukkan. Okey. Pelindungan liability awam tu contohnya macam orang tengah isi berlaku kebakaran, benda-benda yang tak diingini lah. Di tempat itu dia dilindungi. Orang awam tu kita lindungi dia dengan insurans sebab tempat yang berbahaya kan mudah terbakar. Jadi dekat situ kalau awak cerita saja tentang insurans ni, awak dah boleh skor berapa markah? 5 atau 6. Okey? Kemudian yang kedua. Prosedur yang kedua ialah dengan membuat penyelenggaraan. Awak ada je perkataan penyelenggaraan, itu fakta yang kedua, cikgu bagi lagi 1 markah. Jadi dah 7 ataupun 6 markah awak dapat sekarang. Lepas tu awak ceritalah kenapa penyelenggaraan perlu dibuat. Cikgu selalu dalam kelas cikgu terangkan kenapa penyelenggaraan perlu dibuat. Yang pertama ialah untuk memastikan semua peralatan dalam keadaan tidak rosak. Macam tadi mesin pam minyak perlu diselenggara supaya apa? Supaya tak berlaku apa-apa kerosakan yang boleh mengganggu operasi perniagaan. Jadi awak tulislah Puan Riana, prosedur yang kedua ialah Puan Riana melakukan penyelenggaraan. Okey, dapat lagi 1 markah. Penyelenggaraan dilakukan supaya semua peralatan ataupun mesin dalam keadaan boleh digunakan, dalam keadaan sedia digunakan dan tidak rosak. Dah dapat 2. Jadi awak ceritakan pula yang ketiga, huraian kedua tentang penyelenggaraan. Apa yang boleh diselenggara? Iaitu mesin pam minyak dan peralatan TMK. Okey? Peralatan TMK seperti CCTV tadi. Okey, jadi awak ceritalah peralatan TMK juga boleh diselenggara dan Puan Riana selalu memantau jadual penyelenggaraan ini. Okey, kan ada tu awak boleh ambil dalam petikan tu dan awak kaitkan sendiri. Okey? Jadi dah 3 ke 4 markah. 1 penyelenggaraan, kenapa penyelenggaraan perlu dibuat. Yang ketiga, nyatakan apa yang boleh diselenggara iaitu mesin pam minyak dan juga peralatan TMK. Dah 3 markah, tadi 5, dah 8. Cari lagi 2 iaitu apa lagi keselamatan yang boleh dilakukan yang boleh dibuat di tempat Puan Riana. Okay, biasanya kalau kita ada tempat yang mudah terbakar ni, kita ada gas pemadam api tu pun boleh diselenggara. Walaupun tak ada dalam petikan, awak boleh bagi contoh dan boleh dapat markah. Okey, dan awak boleh juga masukkan iaitu pengurusan baik pulih peralatan perlu sentiasa dirancang. Untuk apa? Untuk mengelakkan kerosakan. Okey, tidak mengganggu perjalanan operasi perniagaan. Jadi awak tulislah penyelenggaraan penting untuk memastikan peralatan tidak rosak. Dapat lagi 1 markah. Okey, apabila peralatan semua dalam keadaan baik, tidak rosak, perniagaan akan berjalan dengan lancar. Cikgu akan bagi lagi 1 markah. Okey, boleh respon? Boleh faham? Faham tak? Faham. Okey. Cikgu. Faham. Ada tak pelajar cikgu yang jawab macam tu? Cikgu rasa boleh kira lah dengan jari. Rasa 2-3 orang tu pun tak ramai yang huraikan dengan betul. Kenapa? Awak tak faham soalan ke apa masa ni? Ke tak baca buku? Tak tahu nak jawab? Tak faham soalan. Ramai.
ramai yang jawab dekat sini, ada yang tulis patent dan hak cipta. Itu ialah pengurusan teknologi. Pengurusan teknologi, harta intelek, lagi apa? Lesen perisian, kemahiran dan pengalaman itu pengurusan teknologi, tak ada kaitan. Ni dia tanya sumber fizikal. Yang awak jawab tu kebanyakannya sumber teknologi. Jadi dah tersasar lah, memang tak ada lah, tak ada markah. Tak ada markah yang itu Okey, jadi apa ni? Untuk 10 markah campur tadi 6 markah dah 16. Ini semuanya dalam bab 2 tingkatan 5. Muka surat 43 dan muka surat 46. Senang je soalan ni. Okey, dan seterusnya soalan C. Jelaskan sumber. Okey, bulatkan jelaskan tu. Jelaskan, bulatkan. Okey, itu kata kunci dia. Sumber pembiayaan. Gariskan sumber pembiayaan. Ada yang tak tahu sumber pembiayaan tu apa. Cikgu rasa nak marah je tahu masa ni, masa menanda ni. Sumber pembiayaan itu ialah dari mana dapat duit. Maksudnya pinjaman lah. Dari mana Puan Riana mendapat pinjaman, sumber pembiayaan. Ini ada dekat perenggan pertama. Okey. Jadi cara nak jawab, nak dapatkan 4 markah, awak tulislah sumber pembiayaan Puan Riana ialah, okey, rujuk buku teks muka surat 70. Buka buku teks muka surat 70. Okey, muka surat 70. Sumber pembiayaan, kalau awak tengok, susah kan cikgu nak masukkan tu, tak nampak. Awak tengok sini je lah, cikgu tunjukkan ni. Sumber pembiayaan. Ada dalaman, ada luaran. Jadi Puan Riana ni dia ada dua-dua lah. Yang pertama awak tulis, sumber pembiayaan Puan Riana ialah sumber pembiayaan dalaman. Awak tulis je sumber pembiayaan dalaman, dapat 1 markah. Apa contohnya? Contohnya ada dekat perenggan 1, iaitu melalui duit simpanan yang dipinjam daripada suaminya. Okey, sumber pembiayaan dalaman 1 markah. Okey, itu fakta dia lah. Sumber pembiayaan dalaman, fakta. Apa dia punya huraian? Awak bagi contoh dia lah. Contoh dia ialah mendapatkan pinjaman daripada duit simpanan suami. Itu huraian dia, dah dapat 2 markah. Okey, kemudian dia ada lagi satu sumber pembiayaan luaran. Okey, sumber pembiayaan luaran dapat lagi 1 markah, dah 3. Bagikan dia punya huraian, letakkan contoh. Huraiannya ialah beliau telah membuat pinjaman daripada Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, ataupun awak malas tulis panjang, awak tulis PUNB pun cikgu bagi 1 markah lagi. Jadi dalaman bersama dengan huraian dia iaitu duit pinjaman daripada suami, duit simpanan peribadi suami. Luaran iaitu membuat pinjaman daripada PUNB. Cukup 4 markah. Soalan yang sangat senang. Okey. Boleh respon? Okey ke tak? Okey. Okey, cikgu. Buat catatan di mana nanti awak betulkan balik semua. Dah. Okay. Ada apa-apa soalan nak tanya sekarang? Boleh tanya? Tak ada. Tak ada? Ada. Iskandar ada kan dalam ni? Ada tak Iskandar? Cikgu ingat Ada, siapa cikgu. yang teruk? Iskandar. Abang Hamzah ada tak? Abang Hamzah pun teruk ni markah. Abang Hamzah, Iskandar, Brian, Clarissa, Melvina, Melissa, Madeline ada kan? Micheline ada? Ni semua kena perbaiki ni. Shelton, Valentine ada tak? Tak ada. Valentine ni lagi teruk. Daripada 100 kertas 2, dia cuma dapat 2 je. Sangat risau cikgu macam ni. Kalau cikgu bagi kerja khusus 17, 18 pun kalau kertas 2 awak cuma skor 2/100, macam mana nak lulus? Okey. Jadi kena banyakkan baca buku. Kena buat ulang kaji. Sekarang ni banyak masa kat rumah, awak boleh mulakan daripada
Kalau awak nak mulakan daripada tingkatan 5 dulu pun boleh, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 buat catatan. Tapi sebenarnya kalau pakai buku teks awak rasa sangat panjang ayat-ayat dia, kan dah ada buku rujukan tu. Buku rujukan kalau awak baca saja, awak memang takkan dapat mengingat. Sebab tu cikgu kata awak buat satu nota ringkas. Nota kecil awak lah, awak buat catatan sendiri, buat dalam bentuk peta minda awak sendiri. Okey, nanti cikgu akan bagi dalam grup ada modul. Modul tingkatan 4 dan tingkatan 5. Siapa yang ada printer dekat rumah, awak print, dan nanti kelas akan datang kita akan gunakan modul tu lah. Siapa yang tak ada, nanti listkan nama dalam grup. Awak listkan juga tak dapat print. Cikgu akan usahakan pelajar yang tak boleh print modul ni, cikgu akan print, nanti cikgu letak dekat sekolah, awak boleh datang ambil. Boleh tak? Boleh respon? Boleh. Boleh tu. Cikgu akan usahakan lah minta pihak terkaitan. Jadi nanti kita akan buat survey siapa yang tak boleh print bahan, cikgu akan usahakan cikgu print untuk diedarkan kepada pelajar. Jadi dari situ kita akan buat dari bab ke bab, kita akan buat ulang kaji. Okay. Ada kelas pelajar kelas 5C tak dengan 5D dalam ni? Ada tak? Respon sikit kalau ada. Yang cikgu nampak tadi cikgu Safri masuk. Terima kasih cikgu datang. Okay. Ada tak 5D, 5C? Seorang tu siapa nama dia? Claudia. Ada tak Claudia? Dah Rasa ada tadi. Dah keluar? Belum habis kelas dah keluar? Dah keluar. Oh, dah keluar. Okey, boleh kita teruskan? Ada masa lagi ni? Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Okey, kita pergi bahagian kita pergi bahagian B, bahagian B yang ada kaitan dengan tingkatan 5 juga. Cikgu pergi yang topik ada kaitan tingkatan 5 supaya awak lagi fresh lah, sebab awak masih belajar pada tahun semasa kan. Kalau cikgu dah masuk tingkatan 4, nanti awak guna alasan, alah cikgu tak ada buku teks, dah lama tak belajar, tak ingat. Jadi kita pergi yang hampir dengan awak, iaitu yang ada kaitan dengan tingkatan 5. Jadi soalan 9. Kita tengok soalan 9. Okey, soalan 9 ya. Iaitu tentang iklan jawatan kosong. Cikgu rasa ni dah buat latihan dah. Dah buat latihan tapi cuma dia olah lah, dia ubah lah soalan ni. Dia ubah, tak sama lah seperti latihan yang kita buat. Cikgu ada bagi latihan dulu kat kelas awak. Okey, jadi apabila awak membaca tentang jawatan kosong ni, iaitu Amanah Usaha Malaysia, dia membuka jawatan kosong untuk pelatih pegawai amanah. Okey, kita baca je lah apa iklan tu tulis, baca dia bagi gaji berapa, kelayakan yang dia perlukan, lulus SPM dan diploma, umur berapa, yang belum berkahwin, ada lesen, boleh berkomunikasi dengan baik, mempunyai perwatakan dan sasiah yang baik. Okey, calon yang berminat perlu hantar apa, kepada alamat apa. Okey, soalan dia A. Berikan maksud kebolehkerjaan. Berikan maksud kebolehkerjaan. Okey, kata kunci dia ialah berikan. Kalau ada perkataan berikan, nyatakan, tuliskan, okey, itu dia nak fakta yang ringkas saja, tak perlu huraikan panjang berjela. Dan awak boleh juga cari panduan macam mana nak cara menjawab tu. Adakah dia perlukan contoh atau huraian yang panjang-panjang? Awak boleh tengok pembahagian markah. Pembahagian markahnya cuma 2. Okey, jadi apabila 2 dia hanyalah nak fakta yang ringkas. Okey, jadi muka surat 16. Buka muka surat 16 buku teks. Okey, muka surat 16 iaitu bab 1. Betul tak? Ni pun soalan ni sangat senang nak skor. Jadi siapa yang pilih soalan 9 ke tak pilih soalan 9, cikgu harap buat catatan ni. Macam mana cara jawab. Okey. Definisi kebolehkerjaan ni. Definisi kebolehkerjaan. Yang cikgu gariskan ni. Jadi awak jawab untuk dapatkan 2 markah. Kebolehkerjaan ialah kemahiran atau kebolehan yang dimiliki oleh pekerja. Awak tulis je kemahiran atau kebolehan yang dimiliki oleh pekerja, dapat 1 markah. Okey? Macam mana nak dapat markah lagi?
Sedangkan soalan 2, okey, apabila ada kemahiran dan kebolehan, ini akan menarik minat majikan untuk mengambil mereka bekerja. Itu boleh dapat lagi 1 markah. Ataupun awak tulis macam ni, kemahiran ataupun kebolehan bekerja iaitu seperti apa. Awak kan ada kat bawah tu jenis kemahiran, dekat dalam ni ada jenis-jenis kemahiran, awak ambil salah satu dekat sini pun awak bagi, cikgu akan bagi 1 markah. Tapi sebenarnya boleh ambil di atas iaitu kemahiran, kebolehan atau kebolehan yang dimiliki oleh pekerja. Dengan adanya kemahiran dan kebolehan ini, majikan berminat untuk mengambil kita bekerja. Dapat 2 markah. Okey, boleh soalan ni? Boleh respon? Boleh tak? Boleh. Okey, dah buat catatan? Dah. Okey. Soalan B. Soalan B, huraikan. Huraikan. Kata kunci dia huraikan. Apabila huraikan mesti ada fakta, mesti ada huraian dan boleh letakkan contoh sebab markahnya sampai 8. Okey, huraikan kemahiran keboleh kerjaan. Okey, jangan keliru, ramai pelajar keliru. Yang ini cikgu dulu pernah cakap ni letakkan jenis. Ni jenis kemahiran. Yang dia tanya sekarang kemahiran keboleh kerjaan. Kemahiran keboleh kerjaan yang sini. Muka 17 sampai 18. Kemahiran keboleh kerjaan. Jadi jangan salah. Dia tanya kemahiran keboleh kerjaan. Jadi kemahiran keboleh kerjaan ni cuma ada 5. Yang pertama kelayakan, yang kedua berpengalaman, yang ketiga berpengetahuan, yang keempat berpengalaman dalam industri tertentu, yang kelima keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan. Jadi daripada 5 ni, awak tengok pula dekat soalan tadi, apakah daripada 5 tadi yang ada kaitan dengan syarat-syarat dia. Jadi daripada 5 itu, yang paling sesuai dipakai dalam buku teks ini ialah yang pertama, iaitu kelayakan yang bersesuaian. Jadi faktanya awak tuliskan soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia tanya apakah huraikan kemahiran keboleh kerjaan. Jadi awak tulis fakta dia, kemahiran keboleh kerjaan yang diperlukan dalam iklan ini ialah kemahiran keboleh kerjaan yang diperlukan dalam iklan ini ialah, awak tulis faktanya, kelayakan yang bersesuaian, dapat 1 markah. Kelayakan yang bersesuaian, dapat 1 markah. Okey, huraikan. Jadi nak dapatkan 7 lagi markah, inilah apa dalam iklan ni. Kelayakan yang diperlukan ialah awak tulis lulus SPM lagi, berumur antara apa, belum berkahwin, mempunyai lesen memandu, boleh berkomunikasi dengan baik, mempunyai perwatakan dan sahsiah diri yang baik. Dah berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah 6. Lepas tu tadi kelayakan yang bersesuaian. 7 dah masuk fakta. Soalan berapa markah? 8. Jadi apa lagi satu yang boleh awak masukkan? Kita tengok apa lagi satu yang boleh masukkan. Sekiranya awak buatlah yang terakhir, huraian yang terakhir. Sekiranya calon menepati semua kelayakan yang bersesuaian ini, maka ianya boleh dipertimbangkan untuk mendapat jawatan ini. Itu yang terakhir dah. Awak nyatakan kelayakan yang bersesuaian, awak pun nyatakan contoh dia. Lepas tu yang terakhir tu awak tulislah nak cukupkan 8 kan. Dengan adanya kelayakan yang bersesuaian ini, calon tadi akan dipertimbangkan untuk mendapat jawatan ini. Okey, boleh tak? Respon cikgu? Boleh cikgu. Boleh Jadi awak tengok dekat sini. Kalau kita tengok berapa dia punya tu, syarat dia tu, kelayakan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Dekat dalam iklan tu betul tak? 6. Okey, awak tulislah. Cikgu ulang balik cara menjawab yang soalan B ni. Okey,
kemahiran kebolehkerjaan yang diperlukan dalam iklan ini ialah letak fakta pertama iaitu kelayakan yang bersesuaian. 1 markah. Okey, lepas tu kelayakan yang diperlukan ialah lulus SPM. Awak salin je tu. Dah dapat lagi poin yang pertama kan. Dapat lagi 1 markah. Poin yang kedua berumur antara 20 hingga 27 dapat 3 markah. Yang keempat mempunyai lesen memandu B2. Yang kelima boleh berkomunikasi dengan baik. Okey, yang keenam mempunyai perwatakan dan sasiah diri yang baik. Okey. Lepas tu masukkan tadi dengan adanya kelayakan yang disebutkan tadi, maka calon akan dipertimbangkan oleh majikan untuk mendapat jawatan ini. Okey. Dan bila dah dipertimbangkan untuk mendapat jawatan ini, apakah yang akan dilakukan lagi? Selepas itu awak boleh cerita jugalah. Calon akan dipanggil temu duga. Okey. Boleh ceritakanlah. Okey. 8 markah. Okey, kemudian soalan C. Nyatakan 5 faedah. Kata kunci dia awak bulatkan. Awak bulatkan kata kunci dia, nyatakan. Nyatakan tu hanya dia nak fakta, tak perlu huraian. Okey, 5 faedah. Okey, gariskan 5 faedah. Yang ini buku teks muka surat 27. Buku teks muka surat 27. Banyak ni. Muka surat 27. Nyatakan 5 faedah. Pilih je mana-mana. Pilih yang dalam kotak yang oval ni. Contohnya caruman KWSP 1 markah. Caruman perkeso 1 markah. Komisen 1 markah. Pinjaman kewangan. Bonus tunai. Beasiswa pendidikan. Okey. Insurans berkelompok. Kemudahan perubatan. Kemudahan cuti, tempat penjagaan anak-anak, kemudahan keselamatan, kemudahan penginapan asrama lah pun cikgu terima. Jadi awak pilih je mana-mana. Ini soalan senang ni nak bagi awak markah, 5 markah. Sangat sayang ada pelajar tak boleh jawab. Ada yang tulis gaji asas, gaji pokok, allowance. Itu bukan itu bukan faedah. Dia nak faedah. Itu ialah sistem penggajian yang awak jawab gaji asas dan allowance tu. Okey? Jadi jangan keliru. Okey? Faedah ialah muka surat 27. Okey? Boleh setakat ini? Boleh. Boleh. Susah soalan ini. Tapi ramai jawab kan? Ramai tak pilih soalan 9. Padahal senang sangat. Okey. Seterusnya. Soalan nombor 8. Soalan nombor 8 ini tingkatan 4. Okey, ada buku rujukan tak? Sebab awak tak ada buku teks kan? Okey, jadi buku rujukan, keluarkan buku rujukan. Tapi cikgu tertinggal buku rujukan cikgu. Jadi cikgu tak dapat nak tengok muka surat berapa. Cikgu ada buku teks saja kat rumah ni. Cikgu kat rumah Okey, Datin Seri Atikah, soalan 8 tentang butik ni, dia buka butik. Okey, Datin Seri Atikah merupakan seorang bekas pengurus di sebuah syarikat. Beliau bercadang ingin bersara dan membuka perniagaan seperti dalam rajah berikut. Cadangkan 3 bahagian fungsian. Soalan A, cadangkan 3 siapa baru nak masuk dan nak habis kelas baru nak masuk. Tak apa, kita bagi je masuk juga. Siapa tu? Milo Peng. Siapa Milo Peng? Nama Milo Peng. Kenal awak Milo Peng siapa? Respon cikgu, siapa Milo Peng? Tak kenal cikgu. Tak kenal. Kenalkan diri yang baru masuk Milo Peng. Mumoy cikgu. Muhammad Dennis juga. Siapa? Muhammad Dennis. Dennis. Nama Milo Peng Okey. Mumoy Peng dah. Okey, nama jauh. Nama awak kan pelik-pelik keluar kat sini kan. Yang ni Asikin apa? Cook with apa ni? Cook with Al. Okey, Farhan. Dan kali kalau macam kelas yang rasmi macam ni, letakkan nama yang rasmi lah.
Supaya cikgu kenal. Okay, ada 15 orang lah termasuk cikgu dan Cikgu Safri dalamnya. Ada Cikgu Safri nanti Cikgu Safri boleh war-warkan kat kelas cikgu, boleh masuklah kelas ni. Mungkin next class kita boleh minta Cikgu Safri pula mengajar, saya pula tengok. Okay, kita kongsi-kongsi ilmu. Okay. Seterusnya, cadangkan 3 bahagian fungsian tadi. Cikgu sambung balik, sorry cikgu tengok mesej tadi. Cadangkan 3 bahagian fungsian. Ini ialah soalan tingkatan 4. Okey, soalan tingkatan 4, awak keluarkan buku rujukan awak. Soalan tingkatan 4 berkaitan dengan fungsi-fungsi bahagian. Iaitu bab berapa fungsi-fungsi bahagian? Iaitu sekejap Bab 4 buku teks tingkatan 4 bab 4, awak boleh buka buku rujukan awak juga bab 4. Okey? Bab 4. Okey. Bahagian-bahagian dalam perniagaan, awak fikir secara logik lah, awak berfikir kan kalau awak dah bekerja sebuah perniagaan tu mestilah ada banyak jabatan ataupun department. Okey? Yang pertama yang paling penting selalu cikgu sebut dalam kelas, sebuah perniagaan itu tak boleh nak bergerak kalau dia tak ada bahagian kewangan. Betul tak? Kewangan tu penting kan, nak merekod duit masuk, duit keluar, mesti ada account departments. Jadi awak boleh tulis untuk soalan A ni, cadangkan 3 bahagian, dia buka butik kan. Yang pertama, bahagian pentadbiran. Awak tengok, kalau awak susah nak tengok perniagaan, awak tengok sendiri sekolah kita. Sekolah kita pun sebuah organisasi, cuma dia bukan organisasi perniagaan yang dapat untung lah. Okey, dia organisasi bukan motifkan untung, tapi sekolah kita pun ada pembahagian, ada jabatan. Yang pertama ada pejabat pentadbiran kan. Pejabat pentadbiran yang awak boleh tengok dekat pejabat tu ada kerani, ada Encik James kan dekat pejabat. Itu bahagian pentadbiran lah. Kenapa wujudnya bahagian pentadbiran? Jadi dalam perniagaan pun sama, mesti ada bahagian pentadbiran. Jadi awak boleh cadangkan, yang pertama awak tulis iaitu 3 bahagian fungsian. Dia kata cadangkan kan, markah pun 3. Jadi awak sebutkan fakta saja. Bahagian pentadbiran, bahagian keuangan. Okey, lagi satu apa? Yang kalau membabitkan butik ni, boleh tak melibatkan jualan kan? Okey, awak boleh tulis bahagian jualan 3. Dapat markah. 3 markah. Boleh bagi respon tak seorang? Bahagian apa lagi yang awak tahu yang kita dah belajar? Seorang respon. On microphone nak jawab. Respon sikit cikgu nak dengar. Kan syok sendiri je cikgu cakap seorang-seorang ni. Cepatlah. Cikgu sebut nama. Boleh? Florence. Senyap je Florence dari tadi. Boleh respon Florence? Sebutkan lagi bahagian yang awak tahu yang ada dalam sesebuah perniagaan selain daripada cikgu sebut ni tadi. Ada tak Florence? Tak dengar? Azawani, Azawani dengar? Boleh respon Azawani? Saya letak Bahagian apa lagi? bahagian pembelian, cikgu. Okey, pembelian. Okey, yelah. Dia nak jual, dia butik kan? Mesti dia ada stok, betul tak? Jadi mesti ada satu bahagian yang menguruskan stok, iaitu dia order daripada kilang mana. Kalau bukan dia buat sendirilah. Okey, boleh diterima. Okey, Farhan. Mana Farhan? Senyap Farhan. Tak dengar suara Farhan. Ke slow sangat line kan, kadang lambat kan sampai cikgu punya suara kepada awak. Okey, jadi tak apalah. Kita ada pentadbiran yang tadi cikgu sebut, kewangan, jualan, lepas tu tadi Azawani bagi pembelian, kita ada bahagian HR. HR, awak belajar kan pengurusan sumber manusia tingkatan 5. HR ini diuruskan oleh satu jabatan ataupun satu bahagian. Pengambilan temuduga, pengambilan pekerja, pemilihan, orang yang bagi training, okey, kenaikan pangkat awak, semua bahagian HR lah yang uruskan. Gaji pun bahagian HR yang tentukan penggajian awak dan pembayaran itu dibuat oleh bahagian keuangan. Jadi dah 5 dah. Okey, lagi kita ada bahagian ICT, kita ada bahagian penyelidikan dan pembangunan R&D. Lagi kita ada bahagian, kalau kita ada kilang, kita ada bahagian
pengeluaran, production, pengeluaran. Okey, lagi pemasaran. Yang penting pemasaran. Mana-mana syarikat kalau dia nak menjual barang, biasanya dia ada team, marketing team dia, pemasaran. Kalau awak tengok Proton, awak tengok Pro2, dia ada team-team dia pergi buat roadshow, pergi travel sana sini, buka booths kan, buat pameran. Itu semuanya bahagian pemasaran lah. Kalau awak tengok bank-bank kan, mereka promosi macam mana dia punya team, tu di bawah bahagian pemasaran. Okey, bahagian pengagihan. Bahagian pengagihan ni lebih kepada macam mana nak menghantar transportation, nak menghantar barang-barang tadi diagihkan melalui apa. Okey, dan bahagian khidmat pelanggan. Biasanya yang melibatkan servis akan ada bahagian khidmat pelanggan. Contohnya awak melanggan Celcom, awak melanggan Celcom ke mana-mana telco, ada problem dengan line, biasanya kita nak buat aduan, akan ada bahagian khidmat pelanggan yang akan jawab. Biasanya ni yang melibatkan perkhidmatan. Okey, jadi awak ambil lah daripada banyak-banyak ni, awak cuma tuliskan tiga, dia cuma nak 3. Jadi pentadbiran boleh, kewangan boleh, dan tadi cikgu bagi jualan. Okey, dapat 3 markah. Kemudian soalan yang kedua, B, jelaskan tujuan. Jadi apabila jelaskan tujuan, awak dah bagi 3 tadi fakta. Okey, soalan B ni awak ulang balik fakta tadi. Dapat lagi 3 markah, tapi mesti disertakan dengan huraian. Jadi contohnya tadi bahagian pentadbiran. Okey, bahagian pentadbiran awak jawab balik dekat B, bahagian pentadbiran 1 markah. Huraikan apakah tugas ataupun apakah fungsi bahagian pentadbiran ni tadi. Okey, awak tuliskan bahagian pentadbiran kalau dalam buku ni tadi, dalam buku teks ataupun awak boleh tengok buku rujukan awak. Bahagian pentadbiran tujuan dia untuk apa. Ambil saja ayat itu. Boleh tengok ni. Tujuan bahagian pentadbiran ialah menjalankan proses sokongan supaya semua aktiviti dalam perniagaan berjalan dengan lancar. Boleh ambil sini ayat ni. Dalam buku rujukan awak apa ayat dia awak boleh ambil. Okey, kemudian kalau awak tulis juga seperti bahagian pentadbiran menjalankan urusan organisasi perniagaan seperti mengurus, menyimpan, merekod dokumen-dokumen di dalam fail pun boleh. Cikgu bagi markah. Okey. Kemudian kalau tadi cikgu kata bahagian keuangan. Bahagian keuangan, apakah dia punya peranan? Jadi ni membuat perancangan keuangan, okey. Mengawal keuangan, okey. Ni ada dalam buku. Awak ambil lah, dia ada 3 dia punya peranan, tapi kita ambil 1 lah. Ambil 1 untuk huraikan. Yang ringkas lah, huraian yang paling mudah awak ambil supaya senang. Yang 3 dekat nombor 1 tadi awak ulang balik dekat nombor 2, dah dapat 3 markah balik kan. Lepas tu bagikan huraian. Lepas tu bahagian jualan. Apakah fungsi bahagian jualan? Kalau awak ambil bahagian sumber manusia, tuliskan fungsi. Berdasarkan apa yang awak bagilah. Okey, boleh? Jelas? Boleh faham? Tak ada respon, tak dengar suara. Boleh. Tak boleh jawab sebab tak baca buku tingkatan 4. Betul tak? Betul? Mengaku tak? Ya. Tak baca buku. Ya. Okey, seterusnya soalan C. Datin Seri Atikah bercadang membuka butik dalam talian. Maksudnya dia nak berniaga secara online dengan menggunakan media sosial. Dia tak sebutlah media sosial apa, tapi kita tahulah media sosial macam-macam kan. Kita boleh guna Facebook, Instagram, macam-macam sekarang. Okey, website pun boleh. Okey, pada pendapat anda, apakah kelebihan dan kekurangan? Apakah kelebihan dan kekurangan menggunakan media sosial dalam menjalankan sesebuah perniagaan? Okey, yang ini tidak ada spesifik jawapannya di mana dekat buku teks kalau kita cari pun. Kat mana cikgu nak cari jawapan? Ini lebih kepada kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir, dia suruh kaitkan cerita ni, petikan ni ataupun situasi yang dibagi pada awak ni, dia suruh awak kaitkan dengan ilmu pengetahuan sedia ada tentang perniagaan. Jadi kalau kita belajar dekat tingkatan 4, apakah
kalau awak belajar juga dekat campuran pemasaran hari tu, masa kita buat kerja kursus bahagian pemasaran, awak pun ada tulis pemasaran awak mempromosikan melalui media sosial. Kenapa awak mengambil media sosial itu sebagai salah satu cara pemasaran? Jadi awak boleh tuliskanlah dia nak apa kelebihan dan kekurangan. Berapa markah? 6 markah. Jadi awak buatkan sama ada awak jawab dalam bentuk jadual. Awak boleh buat jadual, kiri kelebihan, kanan kelebihan, kiri kekurangan. Listkan di dalam jadual tu 3. Itu satu cara menjawab dalam bentuk jadual. Ataupun awak tak nak jawab dalam bentuk jadual, awak nak tulis berikut ialah 3 kelebihan menggunakan media sosial. 1, 2, 3. Letak point dia apa. Jadi lepas tu berikut pula 3 kekurangan menggunakan media sosial. Buat dalam bentuk point lah. Awak listkan dulu kelebihan, listkan dulu kekurangan. 3 dapatlah 6 markah. Nak buat dalam bentuk jadual pun boleh. Jadual kelebihan 3. Sebelah dia kekurangan 3. Okey. Boleh tak? Boleh? Boleh. Buat catatan. Buat catatan. Soalan nombor C ni apabila dia minta kelemahan, dia minta kelebihan dan kekurangan, boleh jawab dalam bentuk jadual. Buat catatan. Okey, jadi apa dia kelebihan dia? Kalau fikir secara logik yang pertama, apa dia kelebihan media sosial? Apa dia? Apa kelebihan media sosial? Respon. Fikir secara logik, apa kelebihan dia? Awak kan buat kerja khusus, campuran pemasaran, awak memilih media sosial. Kenapa awak rasa awak pilih media sosial? Kenapa nak masukkan gunakan media sosial ni, internet? Kenapa nak diiklankan kat situ? Kenapa? Berbanding awak pergi cetak flyers, brosur bagi kat seorang-seorang awak bagi. Kenapa awak nak gunakan media sosial? Sebab apa? Kos yang murah. Okey, kos yang murah. Okey, boleh diterima. Dapat 1 markah. Okey, kelebihan lah tu. Kos yang murah. Yang kedua, apa dia punya capaian ataupun capaian pengiklanan tu lebih meluas. Boleh diakses seluruh dunia. Awak boleh nyatakan. Apabila menggunakan media sosial, okey, seluruh dunia dapat mengetahui maklumat yang dipromosikan ataupun diiklankan. Jadi kalau Puan Atikah ni tadi menggunakan media sosial, perniagaannya dapat diperkenalkan di seluruh dunia kerana rangkaian internet boleh diakses di mana-mana. Tu yang kedua. Yang pertama tadi, kos yang murah. Awak tulislah kos yang murah kerana sekarang semua orang dah menggunakan media sosial. Tak perlu nak bayar iklan mahal-mahal masuk televisyen, masuk radio kan mahal tu. Nak apa? Nak print banner, flyers kan pakai duit kan. Berbanding awak masuk media sosial, beribu-ribu, berjuta-juta orang boleh tengok. Jadi dah 2. Apa lagi kelebihannya? Semua urusan lebih cepat. Kalau kita menggunakan teknologi kan, lebih cepat, mempercepatkan urus niaga. Okey. Kemudian apabila teknologi sekarang kan zaman dah teknologi kan, generasi XYZ dah sekarang kan semua pakai media sosial. Jadi apabila awak masih lagi secara tradisional buat butik, buat bisnes tak iklankan pakai media sosial, perniagaan awak ni tak menarik lah, tak dapat menarik minat pelanggan. Tapi kalau awak masuk media sosial, awak boleh tulis kelebihannya antaranya ialah dapat menarik minat pelanggan. Okey, lebih ramai, dapat menarik lebih ramai pelanggan, menarik lebih ramai pelanggan. Tu antara kelebihan 3. Gunakan secara logik akal. Awak fikir apakah sumbangan teknologi, sumbangan media sosial dalam promosi perniagaan awak. Jadi itu kita nyatakan kelebihan, 3 kelebihan. Kekurangannya? Apa kekurangannya? Boleh bagi cadangan apa kekurangan?
Cikgu ada jawapan ni, saja cikgu nak dengar jawapan awak. Boleh? Aktif sikit. Tolong respon. Iskandar, yang senyap tadi Audrey, Ashikin, Farhan, senyap ni. Madeline, Milo Peng tadi siapa? Dennis Okay, Shelton, Brandon ni. Boleh respon. Apa dia awak rasa kekurangan dia? Boleh tak? Boleh respon? Ayati? Ayati senyap je ni dia tadi. Apa? Penduduk kampung apa? Sukar mendapatkan. Sukar mendapatkan akses internet. Boleh juga? Boleh terima kekurangan iaitu tidak semua orang memiliki rangkaian internet. Tu kekurangan yang pertama. Boleh diterima? Yang kedua? Apa lagi kekurangannya? Apabila awak nak iklankan produk-produk, awak nak buat promosi, mesti awak nak ambil gambar yang cantik kan. Produk-produk awak tu nak masuk dalam media sosial, mesti memerlukan orang yang mahir. Betul tak? Kalau awak nak menggunakan semua media sosial ni, mesti nak menggunakan orang yang pandai. Betul tak? Tenaga kerja yang mahir. Macam sekarang ni kita tengah pakai apa? Google Meet. Kalau tak mahir terkial-kial kan. Jadi antara kelemahan dia ataupun kekurangannya ialah memerlukan tenaga kerja yang mahir dalam bidang IT. Boleh. Yang kedua, kelemahan yang kedua, kekurangan yang kedua. Yang pertama, tak semua orang ada internet. Yang kedua, memerlukan tenaga yang mahir dalam bidang IT. Yang ketiga, lagi satu cikgu nak. Apa dia? Okey. Boleh? Anak-anak lebih bermain handphone daripada ibu bapa. Itu kelemahan teknologi. Ni bukan kelemahan tentang perniagaan penetika. Boleh kalau buat esei bahasa Melayu boleh terima tu. Ada point tu. Tapi tak boleh dikaitkan dengan kita punya perniagaan butik ni. Apa kelemahan dia? Yang pertama tadi, tak semua pelanggan ada akses internet. Yang kedua, Puan Atikah perlukan pekerja yang mahir dalam bidang IT. Yang ketiga apa? Agak-agaknya. Okey, kalau dekat sini dalam skema cikgu ni, dia bagi yang ketiga, dia cadangkan jawapan macam ini. Urusan perniagaan akan bertambah sibuk kerana selain kita melayan pelanggan dekat butik, kita juga perlukan masa yang lebih untuk melayan pelanggan secara online. Jadi dia menambahkan beban kerja untuk melayan pelanggan secara online. Kalau kita seorang saja, kita bos, kita kuli, orang datang kedai dalam masa yang sama, orang WhatsApp, orang mesej nak order kan, nanti marah-marah kalau kita lambat respon. Satu bebanan lah, itu kekurangan dia lah. Okey, jadi ayat dia tulis kat sini, menambah beban kerja kerana perlu melayan pelanggan dalam talian. Menambah beban kerja kerana perlu melayan pelanggan dalam talian. Dapat? Boleh tak semua? Boleh. Logik kan? Yang pertama tadi tak semua pelanggan ada rangkaian internet. Yang kedua, Puan Atikah memerlukan pekerja yang mahir dalam bidang IT. Yang ketiga, menambahkan beban tugas untuk melayan pelanggan secara online ataupun dalam talian. Okey. Dah buat catatan semua pembetulan? Dah. Okey, jadi kita dah soalan nombor berapa tadi? 10 dah, 9 dah, berapa tadi? 8 dah, betul tak? Okey. 10, 9, 8. Dah 3 soalan dah kita bincang. Okey. Sebelum berakhir, boleh cikgu pergi soalan 1? Ramai tak boleh skor soalan 1? Boleh. Sangat ke? Boleh. Boleh. Okey. Soalan 1 ramai tak boleh skor. Markah 10. Kalau awak tengok ni gambar ni. Okey, T-Live dengan UNICEF T-Live tu mentang-mentang mari cikgu kata balik rumah baca OBU dan OBBU semua jawab macam tu. Okey. Jadi cara nak menjawab soalan 1, buka buku teks tingkatan 4. Buat catatan. Buku teks tingkatan 4 muka surat 126. Tingkatan 4 muka surat 126.
Okey. Okey, ni ada jadual ni. Awak boleh tengok jadual ni iaitu OBU dengan OBBU. Okey? Yang ini jadual ini nanti awak salin. Inilah jawapan untuk B, 6 markah. Jawapan untuk B, soalan 1B, 6 markah. Ini jawapan dia. Perbezaan OBBU dengan OBBU daripada aktiviti, tujuan dan sumber keuangan. Okey? Jadi awak jawab pun nanti salin dalam bentuk jadual. Jawapan dia mesti dalam bentuk jadual sebab dia nak perbezaan. Perbezaan awak kena buat dalam bentuk jadual. Jadi buat catatan 1B jawapan di buku teks muka surat 126. Buku teks tingkatan 4 muka surat 126. Okey? Yang soalan 1A 4 markah. Apakah tujuan perniagaan A dan B? Tujuan. Dia bukan tanya apakah perniagaan A, apakah perniagaan B. Ramai pelajar cikgu jawab macam ni. Perniagaan A ialah organisasi bermotifkan untung. Perniagaan B ialah organisasi bukan bermotifkan untung. Awak jawab macam tu. Tak, soalan tanya tujuan. Okey? Dia tanya tujuan. Jadi kalau tujuan, okey, tujuan perniagaan itu kalau dalam buku teks muka surat sekejap ni 1.1 tujuan perniagaan. Buku teks muka surat 11. Okey. Jadi tujuan dia yang pertama ialah dua-duanya menawarkan barang atau perkhidmatan. Jadi awak tulislah tujuan perniagaan A ialah menawarkan barang atau perkhidmatan. Okey? Jadi apabila nak dapat 4 markah kan? Jadi awak tulis macam ni. Tujuan perniagaan A ialah menawarkan barang atau perkhidmatan. Dapat 1 markah. Jadi apabila dia adalah perniagaan OBU kan, bermotifkan untung. Macam mana dia nak menawarkan barang dan perkhidmatan ni? Dia terlibat dengan proses pengeluaran. Biasanya terlibat secara langsung dalam aktiviti pengeluaran. Boleh ambil dekat dalam jadual tadi muka surat 126 sedikit. Dapat 2 markah. Okey, yang UNICEF ni, yang B, okey, perniagaan B pula sama juga menawarkan barang atau perkhidmatan tapi dia punya tujuan bukan untuk mendapat untung. Tapi macam mana cara dia? Menjual apa? Menjual secara percuma. Kalau ada benda tu awak tulis menjual secara percuma pada harga kos dan bawah kos, cikgu bagi lagi 1 markah. Okey? Jadi cikgu berharap yang ini awak fahamkan betul-betul. Okey, fahamkan betul-betul soalan ni sebab sangat sedih bila cikgu menanda tak ramai boleh skor. Sebab soalan ni pun jarang juga keluar yang macam ni. Jadi ini bagus juga soalan percubaan ni dia tanya macam ni. Okey, jadi buat catatan cara nak menjawab tu. Ada di muka surat 11 dan 126. Awak ambil poin-poin muka surat 11 dan ambil juga poin-poin di muka surat 126 buku teks tingkatan 4. Okey, yang paling cikgu marah sekali, cikgu sampai cakap tak boleh, tak layak awak semua digelar pelajar apa? Perniagaan. Ni. Soalan nombor 7. 7C. Berikan 5 komponen asas dalam perniagaan. Cikgu bacakan nama pelajar yang tak boleh jawab tu. Pelajar yang tak boleh jawab soalan 5 komponen tu. Tak boleh jawab dengan betul. Shelton, Melissa, Abang Hamzah, Valentine, Daniel, Melvina, Jacqueline, Roberto. Roberto ada boleh jawab tapi tak penuh. Sama dengan Ashikin, Amy, Anderson, Brian. Yang langsung tak boleh tersasar langsung Abang Hamzah ni. Entah apa-apa dia jawab kan. Jadi 5 unsur
Cikgu kata dah kena hafal dah awak pelajar perniagaan. Kalau tak sia-sia awak belajar 2 tahun. Okey? 5 unsur perniagaan. Tingkatan 4. Muka surat depan sekali. Dalam bulatan tu peta apa orang panggil ni? Ada 6 ni. Mesti dah hafal. Dan tolong yang bukannya kehendak dan keperluan pengguna. Mesti tulis penuh. Memuaskan. Memuaskan ataupun memenuhi. Cikgu tak nak lah lebih apa orang kata macam setiap kali cikgu menanda daripada tahun lepas sampai tahun ni cikgu bermurah hati. Awak tulis keperluan dan kehendak, cikgu bagi 1. Sekarang cikgu strict lah sikit. Cikgu rigid Awak tulis tak penuh, cikgu tak nak terima. Sebab benda yang senang, dihafal 6 yang senang ni takkan awak tak boleh buat. Jadi macam awak belajar pendidikan moral lah. Salah je awak tulis nilai tak ada markah kan. Jadi benda yang senang ni mesti ada memuaskan. Keperluan dan kehendak pengguna. Bukan kehendak, keperluan. Awak tulis macam tu. Cikgu tak nak bagi markah kalau awak tulis macam tu. Okey? Jadi ni mesti hafal. Soalan ni memang favourite. Hampir setiap tahun dia tanya. Okey? Itu yang membuatkan cikgu marah. Soalan 7 bahagian C, ramai tak boleh jawab. Okey, jadi kita dah bincang soalan 1, 8, 9, 10, 4 soalan. Ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Cikgu buka sesi bertanya sekarang pertanyaan. Boleh on microphone semua. Tak ada. Tak ada. Tak ada? Semua tak ada? Tak ada. Okay, so nanti kelas akan datang. Cikgu dah nak habiskan kelas ni. Okay, so sepanjang daripada kita lewat tadi mula, cikgu minta maaf lah. Laptop cikgu ada problem, line ada problem kat sini. Okay, sepanjang cikgu mengajar ni, ada input yang awak dapat? Ada? Ada. Okay, ada yang dapat Ada. Alhamdulillah lah. Okey, jadi pada kawan-kawan yang tak dapat belajar hari ni, awak boleh berkongsi lah. Berkongsi cara menjawab tu, berkongsi jawapan. Okey, kemudian nanti kelas akan datang. Kan cikgu kata cikgu akan edarkan modul kan? Jadi awak bersedialah untuk kita sekarang dah senang kan, ada pukul berapa. Jadi kalau pelajar yang tak ada line tu, cuba usahakanlah kalau nak secara bersemuka dengan cikgu. Sebab kita, awak dah nak SPM kan, cikgu pun sangat risau nak mengharapkan awak masuk nanti bulan berapa, bulan 1 kan. Bulan 1 tu berapa minggu je awak sekolah, 3 minggu lebih macam tu, lepas tu terus exam. Macam mana tu? Sempat ke nak cover semua bab tingkatan 4, tingkatan 5 kalau awak duduk rumah pun relax goyang kaki, tak ada buat ulang kaji. Sekarang ni lebih kepada pengurusan diri awak sendiri dekat rumah. Awak punya keinginan awak nak belajar ataupun tidak. Cikgu boleh membimbing, cikgu boleh membebel je mengingatkan awak. Tapi yang membaca tu awak. Membaca untuk diri sendiri, tambah ilmu, persediaan untuk diri sendiri. Kan cikgu cakap kalau kita pergi ke medan peperangan, kita mesti bersedia, mental, fizikal, sama juga dengan peperiksaan, awak kena bersedia lah. Mesti ada ilmu di dada, bukannya aku dah ready. Tapi pergi nak menjawab dekat dewan periksa tu kosong, tak ada apa. Lepas tu entah apa-apa nanti tulis. Kalau ada siapa jumpa Brian, pesan kat Brian, tulisan perbaiki, nanti pemeriksa tak nak baca tulisan buruk-buruk. Kemudian yang masih lagi mencampurkan muka surat. Banyak ni. Valentine, Xavier, Krisha. Krisha kenapa masih lagi campur nak jimat kertas ke Krisha? Okay. Brian dengan Madeline. Krisha dengan Madeline. Okey, cikgu. Masih lagi campur soalan-soalan dalam satu muka surat. Kan cikgu kata jangan kedekut kertas, biar pemeriksa awak tanda tu tenang hati. Ingat tips tu Itu antara tips-tips yang membantu pemeriksa menanda daripada dia stres-stres dia tanda. Bila dia tengok hasil kerja awak kemas, tersusun, susunan nombor soalan semua tersusun. Dia hati dia tenang, daripada dia tak nak bagi markah, dia boleh bagi markah. Itu antara tips-tips lah. Okey, kemudian jawab tak cukup. Valentine. Bahagian A, masih ada lagi ramai yang tak tahu. Soalan ada 6 kan? Jawab berapa? Bahagian A? Soalan 6 jawab berapa? 5. 5. Valentine jawab 1.
Valentine jawab 1, bahagian B jawab 1, bahagian C tak. Hebat kan? Macam mana nak lulus macam tu? Kan, baik. Tak payah duduk kelas B. Kalau macam tu, 5 soalan suruh pilih, 6 soalan suruh pilih 5, jawab 1. Bahagian B, 3 soalan suruh jawab berapa? 2 kan? Jawab 1, jawab pun lompang-lompang, lompat-lompat. A jawab, B tak jawab, tinggalkan tempat kosong. Jadi dari situ bila pemeriksa menanda, macam cikgu pemeriksa menanda, kita tahu pelajar ni baca buku ke tak baca, ada persediaan ke tak, kita boleh tahu dari situ, daripada jawapan entah mengarut-ngarut, entah cerita apa-apa. Clarissa, Melissa, Melvina, banyak kan baca buku. Awak bercerita entah apa-apa dalam jawapan. Tidak ada fakta, tak ada huraian yang tepat. Jadi sia-sia tulis panjang-panjang, tak ada markah. Cikgu yang membaca pun sia-sia je buang masa. Tapi terpaksa baca sebab nak carikan point supaya boleh bagi markah. Betapa, apa orang kata, jadi pemeriksa ni betapa dia berusaha nak bagi pelajar markah. Sebab pemeriksanya, penandanya cikgu awak. Kalau nanti SPM bukan cikgu Zu yang tanda ketah awak. Orang yang tak kenal awak, yang tak ada apa-apa connection dengan awak. Awak ingat dia nak ke nak meluluskan awak? Dia nak cepat, dia kerja dia siap. Jadi tulisan buruk, tak teratur, pening kepala, serabut, tak boleh baca, dia pangkah je. Jadi ingat tips-tips yang cikgu pesan ni. Bukan untuk subjek perniagaan saja, tapi untuk sejarah pun boleh awak applykan apa yang cikgu pesan ni. Sejarah, BM, BI yang melibatkan kertas 2 yang kena tulis panjang-panjang kan. Jadi ia melibatkan emosi penanda. Ingat pesan cikgu. Okey? Tak ada apa-apa lagi? Tak ada. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua komitmen semua. Boleh hari ni kita online. Kali pertama kan kita kelas online ni. Semua excited kan nak bercakap. Semua excited. Kamera, okey, tahniah sebab awak boleh bagi komitmen. Jadi untuk subjek lain pun cikgu harap awak macam ni lah. Dan nanti kelas akan datang, cikgu akan maklumkan lagi kita belajar apa keperluan yang perlu ada. Okey, terima kasih cikgu ucapkan. Cikgu doakan awak semua jaga diri baik-baik sepanjang cuti ni. Bukan cuti kan, duduk di rumah. Bukan bercuti. Bercuti nanti tak nak baca buku. Okey, jadi buku baca, jaga diri elok-elok. Okey, cikgu doakan awak semua berjaya. Okey, bye. Assalamualaikum. Cikgu. Bye, cikgu. Macam mana kalau nak ambil yang snap yang ramai-ramai muka kita tu, macam mana? Tahu tak? Pakai Zoom, cikgu. Tu app Zoom tu. Pakai Zoom. Itu pakai Zoom. Pakai ni tak boleh lah. Zoom. Bunyi ya. Ini tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, cikgu. Yang ini tak boleh lah. Jom. Betul tak boleh? Zoom, cikgu. Boleh lah, cikgu rasa boleh lah. Tapi kita tak tahu nak pakai kot macam mana. Cikgu tak tahu macam mana nak pakai kan. Kalau siapa yang tahu tu cuba kan cikgu boleh Lim. ambil gambar. Lim tahu. Lim, tanya Lim. Cikgu tahu. Bab. Arum. Asri Kan? Moy. Ambil kenangan kan sama kita ni. Cikgu macam ni je lah. Tanya Lim. Muka sendiri. Orang Ambil gerajik. gambar, ambil muka sendiri. Nak nampak kan yang dia keluar. Tanya Lim. Ini ke change layout ke? Moy Cikgu tengok macam ni muka lah. Moy. Ayam mana saya? Buka kamera. Cikgu ambil gambar ah. Bukan sebenarnya cikgu. Lim pandai Ayam ayam, buat cikgu. Muka Lim cantik. Muka Nak kasi dia masuk dalam sana. Tak tahu. Dah keluar dah. Okey. Dah keluar dah semua. Okey. Semua on kamera supaya cikgu boleh nampak ambil gambar snap. On kamera. Tak ada kamera cikgu. Kebebulaan. Kamera. Tak keluar ni. Nak ambil gambar. Panas pun. Entah macam mana tak keluar dekat cikgu punya skrin. Muka Lim cikgu. Jadi kita cikgu orang terus left cikgu. Mereka malu. Ada lah. Muka cikgu dah nampak.
Ada Syah. Pandai mo Syah. Okey. Mukalim. Dah ada keluar belum? Dah nak tinggalkan dah. Okey, selamat ni ya, selamat menikmati hari KPB di rumah. Jangan lupa buku, okey? Assalamualaikum. Okey, cikgu. Bye semua. Bye. Okay, cikgu. Okay, bye. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Okay, left lah. Nanti cikgu orang last kali left nanti. Bang.